Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 6 akan membentangkan laporan kajian kami yang bertajuk Tahap Kesediaan Guru dalam Pengetahuan dan Kemahiran Digital bagi Pelaksanaan Pembelajaran Abad ke-21. Kumpulan kami terdiri daripada Siti Sarah binti Muhammad Zubir, Lendra Jehiris Pius, saya sendiri Muhammad Rashdan bin Khalid, Nur Fahanah binti Ridwan, Siti Fatimah Al-Zahra binti Arifin dan Syahirah binti Zulkifli. Bagi pengenalan kajian ini, pada peringkat global yang semakin sengit menyebabkan sistem pendidikan di Malaysia diperkasakan dan berusaha untuk mentransformasi semua peringkat. Proses transformasi adalah meliputi semua aspek kritikal dan pendidikan termasuklah pengajaran dan pelajaran pelajar, pengambilan dan latihan guru. Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami peralihan daripada fokus tradisional dalam pengetahuan dan kemahiran kognitif kepada penambahan elemen pembelajaran abad ke-21 seperti komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreativiti serta pengalaman nilai murni dan etika ke dalam amalan pengetahuan dan kemahiran kognitif sedia ada. Memandangkan guru berperanan sebagai ejen pelaksana, kemahiran dan sikap guru adalah elemen utama memastikan keberkesangan kelas pembelajaran ke abad 21 berbanding dengan struktur fizikal kelas sendiri. Pengetahuan kemahiran digital untuk pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 melibatkan evaluasi kemampuan mereka dalam melaksanakan teknologi seperti alat pengajaran. Ini termasuk analisis pemahaman guru terhadap konsep pembelajaran abad ke-21 dan bagaimana mereka mengaplikasi dalam proses pembelajaran seharian. Penyelidik juga dapat menilai sumber daya, latihan pembelajaran dan sokongan yang diperlukan untuk meningkatkan kesediaan guru dalam konteks digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syahirah binti Zulkifli, nombor matrik saya 134730. Okey, saya daripada guru 6 akan membentangkan berkenaan dengan definisi. Ada 3 definisi yang saya akan bentangkan. Yang pertama adalah pembelajaran abad ke-21. Yang kedua, kesediaan guru dalam pendidikan abad ke-21. Dan yang ketiga adalah pengetahuan dan kemahiran digital. Okey, definisi bagi pembelajaran abad ke-21. Kementerian Pendidikan mendefinisikan PAK21 sebagai proses pembelajaran yang berpusatkan murid berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kreatif, kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Yang kedua adalah definisi bagi kesediaan guru dalam pendidikan abad ke-21. Menurut Kamus Dewan edisi 4 tahun 2007, kesediaan bermaksud perihal sedia, kesanggupan dan kerelaan. Dalam konteks kajian ini, kesediaan guru dalam pengajaran PAK21 merujuk kepada kesiapan guru untuk melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan abad ke-21 dalam proses pengajaran. Seterusnya adalah pengetahuan dan kemahiran digital. Pengetahuan merujuk kepada pemahaman individu, konsep dan prinsip yang berkaitan dengan teknologi digital, manakala kemahiran digital merangkumi keupayaan untuk menggunakan peralatan dan aplikasi digital secara efektif, termasuk kecekapan dalam penggunaan komputer, perisian internet dan juga media sosial. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan konsep kajian. Yang pertama, mengkaji dan menganalisis sejauh mana tahap penguasaan guru-guru terhadap pengetahuan dan kemahiran digital dalam konteks PAK21. Okey, melalui peralihan terhadap penggunaan alat digital, kami membuat penyelidikan tentang kefahaman terhadap keperluan teknologi dalam pendidikan dan inisiatif guru dalam meningkatkan kesediaan mereka untuk mengintegrasikan elemen digital dalam pengajaran harian bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran seiring dengan peredaran zaman. Okey, konsep yang ketiga adalah menekankan pentingnya pembaruan
pengetahuan dan kemahiran digital bagi guru agar dapat efektif melibatkan pelajar dalam era pendidikan yang semakin berdigital serta mencari solusi bagi menghadapi cabaran masa depan. Saya Nur Farhana akan bertekan berkaitan dengan penyataan masalah. Yang pertama, menurut UNIS pada tahun 2015 menyatakan bahawa guru menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha mempraktikkan kemahiran abad yang ke-21 ke dalam setiap pelajar semasa waktu PDP yang sangat terhad. Yang kedua, ketidakupayaan guru dalam menggunakan dan mengintegrasikan elemen multimedia seperti penggunaan teks, audio atau grafik seperti yang terdapat dalam sistem pengurusan pembelajaran. VLE Frog merupakan satu halangan kepada guru untuk melaksanakan PDP pada abad yang ke-21. Yang ketiga, tahap pencapaian penggunaan internet yang sangat lemah di Malaysia. Menurut Shah Zura Matzuki pada tahun 2015, dalam tulisannya di Sinar Harian Online, beliau menyatakan negara Malaysia dilihat terkebelakang dalam capaian penggunaan internet berbanding negara-negara jiran yang lain seperti Singapura, Indonesia dan Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah binti Muhammad Zubir, P135736. Untuk kajian ini saya akan membentangkan untuk tinjauan literatur. Kajian lepas telah pernah dijalankan sebelum ini tentang tahap kesediaan guru dalam pengetahuan dan kemahiran digital dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Kajian pertama ialah dari Sarah Aliyah dan Nur Hafizah tahun 2021. Kajian ini adalah untuk mengetahui tahap kesediaan dan penerimaan guru dalam mempraktikkan penggunaan teknologi digital revolusi industri 4.0 sebagai bahan bantu mengajar dalam pendidikan rendah. Kajian ini menggunakan borang soal selidik dalam talian dan sampel kajian terdiri daripada 81 orang guru sekolah rendah di Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Dan hasil dapatan kajian ini mendapati bahawa tahap kesediaan dan penerimaan guru dalam mempraktikkan penggunaan teknologi digital 4.0 sebagai bahan bantu mengajar adalah pada tahap sederhana. Kajian kedua ialah dari Ugatini Mageswaran tahun 2021. Kajian ini adalah untuk mengetahui tahap pengetahuan dan kekangan yang dihadapi oleh guru bahasa Melayu ketika menggunakan aplikasi Google Meet dalam PDP. Hasil kajian ini mendapati bahawa pengetahuan guru-guru ketika menggunakan apps Google Meet dalam PDP berada pada tahap yang tinggi. Kajian ketiga ialah yang dilakukan oleh Nur Faizah dan Mahizir tahun 2019 adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan guru matematik sekolah untuk pembelajaran abad ke-21. Kajian ini adalah untuk melihat sama ada terdapat hubungan antara pengetahuan guru tentang PAK 21, kemahiran ICT guru dan kesediaan infrastruktur sekolah dengan tahap kesediaan guru melaksanakan PAK 21 di dalam kelas mereka. Kajian ini menggunakan soal selidik yang melibatkan 200 orang guru di 55 buah sekolah rendah. Dan hasil kajian menunjukkan tahap pengetahuan dalam melaksanakan PAK 21 di kalangan guru matematik sekolah rendah berada pada tahap sangat tahu. Manakala tahap kemahiran ICT dalam melaksanakan PAK 21 di kalangan guru matematik sekolah rendah pula berada pada tahap sederhana. Dan kajian ini juga menunjukkan tahap kesediaan infrastruktur sekolah dalam melaksanakan PAK 21 dalam kalangan guru matematik sekolah rendah berada pada tahap sederhana lengkap serta tahap kesediaan guru dalam melaksanakan PAK 21 di kalangan guru matematik sekolah rendah adalah berada pada tahap bersedia. Dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa tiada hubungan yang signifikan dari aspek tahap pengetahuan guru, tahap kemahiran ICT dan tahap kesediaan infrastruktur sekolah dalam melaksanakan PAK 21. Seterusnya saya akan menyerahkan
menyerahkan pembentangan ini kepada kawan saya untuk membentangkan tujuan kajian. Assalamualaikum. Saya Siti Fatimah Al-Zahrah, nombor kad pelajar P136494. Secara umumnya, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap kesediaan guru dalam pengetahuan dan kemahiran digital bagi pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 atau secara ringkas PAK21. Manakala secara khusus pula, kajian ini adalah bertujuan untuk kenal pasti tahap penguasaan guru-guru dalam kemahiran digital, seterusnya untuk menilai tahap kemahiran teknologi dan komunikasi guru dalam penggunaan ICT, mengenal pasti cabaran guru dalam pengetahuan dan kemahiran digital serta mengenal pasti solusi guru untuk mengatasi cabaran pengetahuan dan kemahiran digital bagi pelaksanaan PAK21. Nama saya Lendra Jekripius, pemegang kad matriks P136265. Seterusnya saya akan membentangkan metodologi kajian bagi kerja khusus kumpulan kami. Tujuan kerja khusus ini dijalankan adalah bagi mengenal pasti dan mengkaji kesediaan guru dalam pengetahuan dan kemahiran digital bagi pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 berdasarkan umur, negeri dan tempo berkhidmat dalam Purjaya Guru, subjek mengajar, jenis sekolah dan kategori sekolah. Tujuan ini adalah bagi mengetahui tahap-tahap seseorang guru itu sama ada jawapan di setiap guru adalah berbeza kerana kita tahu bahawa kesediaan seseorang guru dalam pengetahuan dan kemahiran digital dalam pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 itu berbeza-beza. Seterusnya, kajian yang dijalankan kepada guru-guru di Malaysia, di mana kumpulan kami akan mengedarkan borang soal selidik di setiap sekolah yang berada di Malaysia dan yang berkhidmat sebagai seorang guru, di mana borang ini kami khaskan kepada guru-guru dan kami berikan sahaja kepada guru-guru yang sedang berkhidmat dan juga yang sudah lama berkhidmat. Soal selidik ini juga menjadi alat kajian dan mengandungi 4 bahagian, di mana bahagian tersebut mengandungi isi-isi berkaitan dengan dapatan kajian kami. Seterusnya, metodologi kajian ini kami melakukan semakan tentang berkenaan dengan soalan-soal selidik bagi memperbaiki lagi soalan soal selidik tersebut, kerana kami tahu bahawa soal selidik ini akan diedarkan kepada guru-guru dan juga boleh dikatakan kepada pensyarah juga. Ini saja pembentangan saya di bahagian metodologi kajian. Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan kajian. Nama saya Siti Sarah binti Muhammad Zubair, P135736. Untuk dapatan kajian ini, bahagian ini akan membincangkan hasil dapatan kajian seperti yang telah digariskan dalam bahagian metodologi kajian. Data kajian telah dikumpulkan dalam borang soal selidik telah dianalisis dan dipaparkan dalam nilai kekerapan, nilai peratus dan nilai min. Instrumen bagi kajian ini iaitu borang soal selidik mengandungi 5 bahagian. Pertama, maklumat demografi. Yang kedua, tahap kesediaan guru dalam pengetahuan dan kemahiran digital bagi pelaksanaan PAK21. Yang ketiga ialah tahap kemahiran ICT guru. Yang bahagian keempat ialah cabaran guru untuk mengatasi cabaran pengetahuan dan kemahiran digital bagi pelaksanaan PAK21. Dan bahagian terakhir iaitu solusi guru untuk mengatasi cabaran pengetahuan dan kemahiran digital bagi pelaksanaan PAK21. Untuk maklumat demografi responden, untuk kajian ini telah dibahagikan kepada umur, negeri, tempoh berkhidmat dalam kerjaya guru, subjek mengajar, jenis sekolah dan kategori sekolah. Yang pertama ialah untuk item umur.
Okey, untuk umur 18 hingga 25 tahun ada 7 orang guru. Umur 26 hingga 33, 10 orang guru. Umur 34 hingga 41 tahun ada 7 orang guru dari keseluruhan 40 responden. Untuk umur 42 hingga 49 ialah 9 orang guru. Untuk umur 50 hingga 57 adalah 7 orang guru, dan 58 hingga 65 tahun tiada responden. Okey, item yang kedua ialah negeri. Okey, yang pertama ialah dari negeri Johor terdapat 2 orang responden, 2 orang guru. Yang kedua ialah dari Kedah 4 orang guru, dari Kelantan 3 orang guru, dan Melaka 2 orang guru, Negeri Sembilan 1 orang guru, Pahang 3 orang guru, Perak 1 orang guru, Sabah 3 orang guru, Sarawak 1 orang guru, Selangor 4 orang guru, dan Terengganu paling ramai iaitu 16 orang guru. Manakala Perlis, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan tiada rekod responden. Item yang ketiga ialah tempoh berkhidmat dalam kerjaya guru. Okey, yang pertama adalah 4 bulan, iaitu seramai 1 orang guru. Manakala untuk 1 tahun tempoh perkhidmatan terdapat 6 orang guru, 1 tahun 5 bulan, 1 orang guru, 2 tahun 2 orang guru, 4 tahun 2 orang guru, 5 tahun 3 orang guru, 7 tahun 1 orang guru, 10 tahun 11 tahun 13 tahun masing-masing ada 1 orang guru, 16 tahun terdapat 4 orang guru, 17 tahun ada 3 orang guru, 18 tahun 1 orang guru, 20 tahun berkhidmat terdapat 3 orang guru, 21 tahun dan 22 tahun masing-masing terdapat 1 orang guru, 25 tahun 2 orang guru, 26 tahun 2 orang guru, 27 tahun 3 orang guru, dan 31 tahun ialah 1 orang guru. Yang paling ramai adalah berkhidmat ialah selama 1 tahun iaitu seramai 6 orang responden. Yang keempat iaitu subjek mengajar. Okey, yang pertama ialah bahasa Inggeris terdapat 4 orang guru dari keseluruhan 40 orang guru. Matematik 4 orang guru, bahasa Arab 3 orang guru, syariah dan manahij dan syariah terdapat 1 orang guru. Pendidikan Islam 7 orang guru, bahasa Melayu 8 orang guru, pengajian am dan matematik tambahan serta ekonomi masing-masing terdapat 1 orang guru. Sains 2 orang guru, sejarah 3 orang guru, fizik, akidah, kafah, Al-Quran iaitu hafazan masing-masing terdapat 1 orang guru. Yang paling ramai adalah majoriti responden adalah guru yang mengajar subjek bahasa Melayu. Item yang kelima ialah jenis sekolah. Okay, yang pertama ialah SMK iaitu seramai 22 orang guru, SK 7 orang guru, dan juga lain-lain sekolah iaitu yang pertama sekolah menengah swasta 1 orang guru, sekolah kafah 2 orang guru, sekolah agama bawah kerajaan negeri 1 orang guru, sekolah menengah agama 1 orang guru, sekolah swasta 2 orang guru, dan sekolah rendah Islam swasta SABK, Maktab Mahmud SABK dan SJKC masing-masing 1 orang guru. Yang paling ramai adalah guru yang berkhidmat di sekolah menengah kebangsaan. Kategori keenam ialah kategori sekolah. Ada 2 kategori sekolah iaitu bandar dan luar bandar. Bandar adalah seramai 17 orang guru, dan luar bandar dan guru yang berkhidmat di luar bandar adalah seramai 23 orang guru. Dan di sini yang majoriti guru adalah yang berkhidmat di luar bandar. Sekian sahaja dari saya untuk pembentangan maklumat demografi responden. Seterusnya saya akan menyerahkan
pembentangan ini kepada kawan saya untuk membentangkan dapatan kajian bagi soal selidik bahagian A. Bagi soal kaji selidik yang telah dijalankan, terdapat 4 bahagian utama yang mengandungi 15 item soalan pada setiap bahagian. Item-item soalan yang terkandung pada bahagian A bertujuan untuk mengukur tahap kesediaan guru dalam pengetahuan dan kemahiran digital bagi pelaksanaan PAK 21. Item-item soalan yang disediakan pada bahagian ini adalah berkaitan tahap pengetahuan dan kemahiran digital guru-guru dalam merancang pengajaran dan pembelajaran seperti di dalam jadual. Responden menjawab item soalan berbentuk skala Likert di mana terdapat 4 pilihan jawapan, iaitu dari skala 1, sangat tidak setuju, 2, tidak setuju, 3, setuju dan 4, sangat setuju. Berikut adalah dapatan kajian yang diperolehi daripada responden menerusi soal kaji selidik yang telah dijalankan. Seperti yang ditayangkan, di sini terdapat satu carta pie yang menunjukkan kebanyakan responden bersetuju sebanyak 44% dari 40 orang guru bahawa mereka telah pun bersedia untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Sebahagian guru yang lain memberikan respon yang positif, iaitu sangat setuju sebanyak 39% terhadap item tahap kesediaan guru dalam pengetahuan dan kemahiran digital. Manakala sebahagian kecil sahaja dari kalangan guru-guru yang memberikan respon yang negatif, tidak setuju 12% dan sangat tidak setuju 5%, di mana peratusan tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah tinggi pada 2 item soalan. Bagi mereka, penggunaan teknologi atau kemahiran digital tidak relevan untuk dilaksanakan dalam sistem pendidikan negara dan sudah memadai dengan kaedah syarahan dalam penyampaian PDP. Merujuk pada carta histogram di sini, menunjukkan rumusan nilai purata bagi item soalan bahagian A secara keseluruhannya menunjukkan skor purata ialah tinggi, iaitu di antara 3.03 hingga 3.65. Hanya item soalan yang ke-5, ke-6 dan ke-9 yang menunjukkan skor sederhana 2.2 hingga 2.5. Ini menjelaskan bahawa majoriti guru-guru bersetuju bahawa mereka sudah bersedia untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 dengan pengetahuan dan kemahiran digital sedia ada. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan dapatan hasil kajian yang kami dapat daripada soal selidik bahagian B. Soal selidik bahagian B ini berkaitan dengan tahap kemahiran guru dan komunikasi digital bagi pelaksanaan PAK 21. Okey, di sebelah dia ada satu jadual yang kami buat, iaitu jadual berkaitan dengan item soalan dan juga frekuensi skala Likert dan juga ada purata di sebelahnya. Item soalan ni adalah soalan-soalan yang kami ajukan kepada responden, iaitu para guru, dan frekuensi skala Likert ni adalah kaedah yang kami gunakan untuk kami mengkaji jawapan daripada kekerapan jawapan daripada para guru, dan purata ni adalah hasil daripada kajian kami buat soal selidik ni. Okey, seterusnya kita tengok di sebelah soalan mempunyai 15 item soalan berbentuk skala Likert. Ada 4 skala pilihan jawapan. Dan skala yang pertama menunjukkan tahap kemahiran tu berada
di paling bawah itu lemah, dan tahap kedua menunjukkan tahap kemahiran itu berada di tahap yang kedua memuaskan, dan yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Okey, kita tengok 35% responden berada di tahap 4 iaitu sangat baik, membuktikan mereka mahir dalam penggunaan digital. Okey, peratus ni kita boleh tengok dalam catatan yang kami sediakan di bawah. Okey, majoriti 45% responden berada di tahap 3 iaitu tahap sederhana, menunjukkan bahawa mereka mempunyai kemahiran yang baik dalam penggunaan digital. 15% berada di tahap 2 iaitu tahap yang memuaskan dalam kemahiran penggunaan digital. Minoriti sedikit sahaja daripada responden iaitu 5% yang berada di tahap yang lemah dalam penggunaan digital, dan mereka amat memerlukan kursus dan latihan tambahan berkaitan dengan teknologi digital ICT iaitu ICT. Okey, keseluruhannya keputusan ini menunjukkan bahawa tahap kemahiran majoriti guru berada di tahap yang baik dalam mengaplikasikan kemahiran digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Dekat sini, okey, ada yang warna kuning ni adalah peratus yang paling tertinggi berada di tahap yang baik iaitu 45%. Seterusnya, peratus yang paling rendah berada di tahap lemah adalah hanya 5% sahaja, dan pada tahap yang memuaskan iaitu tahap 2 15%, dan pada tahap yang keempat iaitu tahap yang paling mahir ini adalah 35%. Okey, catatan ini menunjukkan respon guru terhadap tahap kemahiran dan komunikasi ICT. Okey, seterusnya kita tengok jadual histogram di sebelah. Jadual di histogram di sebelah menunjukkan purata tahap kemahiran guru melalui item soalan yang kami telah sediakan. Okey. Setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan kajian soal selidik bahagian C. Soal selidik bahagian C ini mengandungi 15 item soalan yang mana berkaitan dengan cabaran guru dalam pengetahuan dan kemahiran digital bagi pelaksanaan PAK 21. Seramai 40 responden dari kalangan guru-guru Malaysia, soal selidik ini diedarkan kepada mereka bagi mengetahui jawapan daripada cabaran yang dihadapi oleh guru-guru. Seterusnya, soal selidik ini berbentuk skala Likert, di mana 4 skala pilihan jawapan. Yang pertama, sangat tidak setuju. Kedua, sangat tidak setuju. Ketiga, setuju. Dan keempat, sangat setuju. Rumusan daripada dapatan kajian ini, kebanyakan responden bersetuju 49% pengetahuan dan kemahiran digital bagi pelaksanaan PAK 21 menjadi cabaran kepada mereka. Dan seterusnya 37% sangat setuju terhadap item cabaran-cabaran yang dikemukakan dalam borang soal selidik. Dan tidak setuju pula 10% dan sangat tidak setuju 4%, iaitu bagi mereka yang menganggap bahawa pengetahuan dan kemahiran digital bagi pelaksanaan PAK 21 bukanlah satu cabaran yang besar bagi mereka. Daripada pendapat saya, kebanyakan responden yang bersetuju ataupun sangat bersetuju dengan cabaran ini adalah bagi mereka yang sukar untuk berjalan seiring dengan pengajaran dan juga pengetahuan kemahiran digital bagi pelaksanaan PAK 21 kerana pengetahuan dan kemahiran digital bagi pelaksanaan PAK 21 ini perlu penyesuaian yang lebih baik dan juga yang lebih lama. Seterusnya, saya membuat rumusan daripada dapatan kajian dari soal selidik bahagian C. Peratusan responden bagi yang pertama sangat tidak setuju sebanyak 4%. Seterusnya yang kedua
tidak setuju sebanyak 10%, ketiga setuju, keempat sangat setuju 37%. Bagi setuju pula 49%. Respon guru terhadap cabaran yang dihadapi dalam pengetahuan dan kemahiran digital bagi pelaksanaan PAK 21. Seterusnya, rumusan dapatan kajian daripada soal selidik bahagian C iaitu purata item cabaran guru dalam pengetahuan dan kemahiran digital bagi pelaksanaan PAK 21. Purata cabaran guru, item soalan yang tertinggi adalah nombor soalan 14, 10, 14 dan 15, di mana bahagian soal selidik ini cabaran yang soal selidik ataupun soalan yang purata tertinggi adalah seperti sumber daya yang mencukupi dapat menolong guru dalam memahami dan mengaplikasikan kemahiran digital dalam pelaksanaan. Soalan yang seterusnya iaitu 14, di mana soalan ini berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran menjadikan tugasan komunikasi dan perhubungan lebih mudah dijalankan. Ini dapat memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid yang memiliki pelbagai keupayaan. Namun, situasi ini memberi cabaran kepada guru dalam mendapatkan peruntukan daripada pihak kerajaan untuk menyediakan prasarana teknologi dalam pendidikan. Seterusnya, purata soalan yang tertinggi bagi jawapan bersetuju daripada guru-guru adalah nombor 15, soalan 15 iaitu semua guru-guru perlu melengkapkan diri dengan kemahiran mengendalikan alihatan digital dengan baik bagi merancang pembelajaran yang melibatkan teknologi maklumat dan komunikasi. 3 soalan ini peratus skala rate-nya tertinggi dalam purata item cabaran guru dalam pengetahuan dan kemahiran digital bagi pelaksanaan PAK 21. Ini saja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Okey, untuk solusi pula bagi merealisasikan pembelajaran abad yang ke-21, guru hendaklah lebih kreatif dan kritis dalam merancang bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran untuk murid. Pelbagai kaedah dan strategi pembelajaran dan pengajaran boleh digunakan bagi membolehkan murid berkolaborasi dan lebih aktif dalam pembelajaran. Guru perlu memiliki kesediaan yang sepenuhnya menggunakan teknologi maklumat dan media dalam PDP dan mengaplikasikan serta menyesuaikan dengan pedagogi serta teknik pembelajaran abad yang ke-21. Hal ini juga selari dengan pelaksanaan pengajaran abad yang ke-21 yang berkait rapat dengan penggunaan teknologi dalam PDP. Penyediaan kursus dan latihan secara berterusan dan tidak hanya berharap kepada kursus yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pembincangan bagi hasil dapatan kajian ini, keputusan bagi tahap penguasaan guru-guru dalam kemahiran digital telah dianalisis berdasarkan soalan-soalan disediakan. Guru-guru yang mempunyai tahap kemahiran digital yang cemerlang sebanyak 39% berdasarkan data yang diperolehi. Data-data yang diperolehi oleh guru-guru disebabkan faktor umur hanya 59%, faktor umur sebanyak 59%, faktor umur yang 40-an ke atas. Ini menyebabkan guru-guru yang berada di faktor umur ini tidak ingin mencuba alat-alat digital yang baharu. Itu menunjukkan tahap digital ini sangat rendah. Okey, bagi penilaian tahap kemahiran teknologi dan komunikasi ICT, guru menunjukkan 35% sahaja tahap yang cemerlang dalam penggunaan ICT. Masalah-masalah ini dihadapi oleh guru dalam penggunaan bahan bantu pelajaran dalam bentuk digital seperti penggunaan Google Meet, Google Form dan lain-lain lagi. Cabaran utama yang terbesar menghadapi kesukaran dalam mencapai tahap
kompetisi digital yang dihadapi untuk pelaksanaan pendidikan abad ke-21 dan kualiti pengajaran dan proses pelajaran dapat diperbaiki dan ditingkatkan dengan lebih baik. Namun pendidikan berdasarkan teknologi juga ada impak negatif terhadap guru maupun murid. Cabaran-cabaran ini dapat diatasi melalui guru yang bersedia dalam penggunaan gadget-gadget yang terkini, penyediaan kursus dan latihan secara berterusan kepada guru untuk persediaan awal bagi pelaksanaan pendidikan digital. Okey, rumusan daripada kajian ini adalah secara kesimpulannya dapat kita rumuskan bahawa guru-guru memahami kepentingan dan kewajipan dalam mengetahui dan mengenali semua elemen-elemen yang berada dalam pelaksanaan sistem pendidikan abad ke-21. Ini adalah untuk memastikan pelajar tidak ketinggalan dari sudut penerimaan ilmu daripada warga guru. Maka dapat disimpulkan bahawa guru-guru di sekolah rendah maupun di sekolah menengah mempunyai tahap kesediaan yang tinggi dalam menghadapi pelaksanaan sistem pendidikan abad ke-21. Guru dapat memberikan suntikan nafas baharu dalam arena pendidikan, seterusnya membawa sinar kecemerlangan kepada pelajar-pelajar di sekolah kelak dengan pembelajaran abad ke-21. Okey, setakat ini sahaja kajian soal sidik daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.